oleh pengurusi Tuan Husniati binti Mansur dan para barisan AJK-nya. Jadi bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Farid Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat, pada para sadiqin, syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga serta muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. Iya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati kuliah kita pada pagi ini. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Farid Ustaz. Tafadhal mashkura. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syarri nafsina rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan jugalah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah redha apa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung pada muka surat 171 dan kita sekarang berada di dalam perbincangan tahun yang ke-7 Hijrah. Tahun yang ke-7 Hijrah, zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah. Tahun yang ke-7 Hijrah ini kita boleh kata dia punya tema dia adalah tema dakwah. Tema baginda Nabi SAW adalah tema dakwah. Dan tahun yang ke-7 ini adalah peristiwa yang berlaku selepas perjanjian Sulhu Hudaibiyah. Selepas perjanjian damai Hudaibiyah, Nabi SAW banyak hantar surat-surat kepada penguasa-penguasa sekitar Madinah. Dan ada sebahagian yang berlaku dalam Al-Maghazi tahun yang ke-7 ni, peperangan-peperangan ni adalah respon Nabi kepada macam mana maklum balas daripada pemerintah-pemerintah sekitar Madinah. Ada yang terima cara baik, ada yang menentang, ada yang mengoyak dan sebagainya lah. Jadi sehari-hari yang kita tengok ni dia adalah respon kepada tindak balas tu. Yang keduanya adalah baginda Nabi SAW setelah selesaikan permusuhan dan peperangan Nabi dengan musyrikin Quraisy, Nabi dah selesaikan dengan Yahudi Khaybar dan juga musuh-musuh yang ketat. Sekarang ni adalah tinggal ada kabilah-kabilah kecil lah yang mungkin menentang baginda Nabi SAW ni dari sudut kesan yang tak ketara. Tapi Nabi SAW selesaikan. Misi dia adalah misi dakwah. Cuma ada tindak balas daripada sekian-sekian kabilah ni, ada yang menentang, maka berlakulah sedikit pertempuran. Tapi kebanyakannya adalah sekadar dakwah saja. Nabi keluar hanya menyampaikan dakwah, mengikat perjanjian damai dengan kabilah-kabilah kecil ni. Sementara baginda Nabi SAW nak tunggu melaksanakan umrah al-qada. Umrah yang dijanjikan pada perjanjian Hudaibiyah. Kan Nabi datang buat umrah, lalu orang Mekah kata balik tahun depan datang kan. Jadi sementara nak tunggu buat umrah qada tahun yang ke-7 ni,
Inilah operasi-operasi ni. Sebab itu kalau kita tengok dalam buku ni, dia berturutan Rabiul Awal, Jamadil Akhir, Sya'ban. Dia ada setiap bulan tu ada sariah-sariah dia. Okay. Saya sebutkan tadi, pertama adalah ini adalah respon Nabi kepada tindak balas daripada pemerintah yang dapat surat dakwah. Yang kedua, Nabi kenal pasti mana kabilah-kabilah yang berada sekitar Madinah ni yang belum ada perjanjian dengan Nabi ataupun yang belum sampai seruan dakwah kepada mereka. Kita boleh kata tahun ke-7 temanya tema dakwah. Dan ke tahun ke-7 ini teladan dia adalah sifat proaktif baginda Nabi SAW. Nabi tak tunggulah, tak biarkan, tunggulah, tak apa, nanti kita settle, tak. Setelah Nabi rasa negara Madinah ni kukuh, musuh-musuh yang besar pun dah tak berperang dengan baginda Nabi SAW, maka Nabi ambil langkah proaktif adalah untuk pergi ke kawasan-kawasan yang belum sampai dakwah kepada mereka. Okey, jadi banyaklah syariah-syariah ni, dan syariah ni kalau perasan Nabi tak keluar. Nabi tak keluar. Tapi adalah daripada kalangan para sahabat baginda Nabi SAW. Nabi ni dia tunggu dekat Madinah. Dan itu nanti akan kita jumpa tahun ke-9 yang dikenali sebagai Amul Wufud, tahun delegasi. Orang luar kota Madinah, kabilah-kabilah yang luar kota Madinah ni datang ke Madinah dan beriman, bertemu dengan Nabi dan beriman dengan baginda Nabi SAW. Kalau ibu-ibu faham konsep ni, tema tahun ke-7 ni, maka ibu-ibu tak tertanya-tanyalah kenapa banyak perang ni. Satu bulan perang, dan perang dia tak sama. Perangnya tu macam tak ada sebab. Tiba-tiba dia keluar, Okey, sebenarnya dia adalah misi dakwah baginda Nabi melalui para sahabat baginda Nabi SAW. Okey, kita tengok muka surat 171, peperangan yang ke-51 dikenali sebagai Sariyah Umar bin Al-Khattab. Tentera muslimin ada 30 orang tentera. Ketika Nabi SAW mendapat berita daripada kabilah Hawazin yang menunjukkan rasa permusuhan terhadap kaum muslimin, Nabi terus menghantar pasukan tentera seramai 30 orang yang dipimpin oleh Umar Khattab untuk mengajar dan menggertak mereka. Bukan untuk perang, tapi hanya sekadar gertak saja. Maksud kita hantar kumpulan perang, tentera ni, supaya ada rasa bimbang, gusar dalam kalangan Bani Hawazin ni. Dan mereka akan lebih, bila rasa bimbang takut tu, maka dia akan surrender lah kepada kerajaan Islam. Okay? Baik, jadi saya sebutkan tadi, ini adalah salah satu respon. Bila surat dakwah sampai, ada kalangan mereka tak berpuas hati, nak bermusuh dengan Nabi, terus Nabi respon. Melalui angkatan tentera ni lah. Okay? Menyebabkan mereka ni rasa gerun lah. Bila gerun tu, dia akan tunduk kepada pemerintahan. Okey, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi satu contoh. Saya rasa saya pernah sebut dah dalam kuliah-kuliah yang kita sebelum ni. Iaitu pendekatan baginda Nabi SAW ni, peringkat awal boleh jadi adalah dengan rasa takut tu, bimbang. Kita kata, boleh ke kita nak dakwah orang dengan cara macam tu? Kita bagi dia rasa bimbang. Dia seolah-olahnya masuk Islam ni dalam keadaan dia takut. Tapi ini adalah pendekatan Nabi. Sebab Nabi tunjukkan kepada kita, kalau itu je jalan yang membuatkan dia beriman, kita buat. Tapi tujuan dia adalah untuk dia mula mendekati agama. Tapi lepas dia belajar agama, mendalami agama, percayalah selepas itu dia akan mencintai agama ni lebih daripada segalanya. Okay? Jadi peringkat awal tu hanya buat gertak, bukan nak perang, tapi hanya sekadar gertak saja bagi mereka rasa bimbang dan takut dengan kekuatan kerajaan Islam Madinah. Secara taktikalnya, tentera Islam mulai bergerak secara rahsia untuk melancarkan serangan hendap. Ini kita pun dah bincang dah banyak kali dah Nabi melakukan serangan taktikalnya secara mendadak ataupun serangan hendap. Tujuan dia supaya angka musuh tu, angka korban tu tak banyak. Dan yang keduanya supaya musuh-musuh yang memerangi Islam tu bila mereka tak bersedia, maka mereka akan surrender lebih awal. Okay? Namun kedatangan tentera Islam berjaya dihidu terlebih dahulu oleh kabilah Hawazin. Akhirnya mereka melarikan diri dan pasukan tentera muslimin pulang ke Madinah tanpa berlaku sebarang peperangan. Okay? Alright. Ini cerita tentang
Syariah Umar bin Al-Khattab. Okey, kemudian bulan yang sama juga ada satu lagi syariah. Syariah Bashir bin Sa'ad Al-Ansari. Ini kita sekadar go through saja sebab kita kalau sempatlah hari ini insya-Allah kita bincang dalam kisah Umrah Al-Qada. Bonda Zahiyah kita masuk muka surat 171, perang yang ke-52. Perang yang ke-52. Baik, satu lokasi namanya Bani Murrah berada di pinggiran Fadak. Tentera muslimin 30 orang. Ketua panglimanya Bashir bin Sa'ad Al-Ansari. Misi ini adalah misi dakwah yang dihantar oleh Nabi seramai 30 orang dan dipimpin oleh Bashir ke Bani Murrah di pinggiran Fadak. Setelah bertemu dan menyuruh Bani Murrah untuk menerima Islam, seruan dakwah itu ditolak. Akibatnya berlakulah pertempuran kecil sehingga kesemuanya terkorban kecuali Bashir yang mengalami cedera parah kerana dihujani panah oleh Bani Murrah. Dalam keadaan cedera parah, Bashir pergi ke Fadak dan tinggal bersama-sama kaum Yahudi sehingga sembuh sebelum pulang ke Madinah semula. Okey, yang ini adalah menunjukkan kepada kita yang mana baginda Nabi SAW mengenal pasti ada kabilah-kabilah yang dakwahnya tak sampai kepada mereka, maka mereka pun pergi hantar sahabat Nabi ni untuk sampaikan dakwah. Supaya sampai dakwah, cerita dakwah tu sampai. Bila dia ajar tentang dakwah ni, maka mereka tak suka. Dia respon dengan cara yang biadab lah, tak suka. Maka berlakulah pertempuran. Dan daripada 30 orang tentera, 29 sahabat Nabi syahid dah di dalam peristiwa ni. Yang tinggal hanyalah Bashir bin Sa'ad sahaja yang hidup. Itu pun dalam keadaan cedera parah. Okey, baik. Jadi saya ulangi lagi sekali. Misi Nabi tahun ke-7 ni adalah misi respon kepada maklum balas daripada dakwah baginda Nabi SAW. Nabi hantar surat dakwah, mereka respon. Jadi Nabi tidak balas. Tidak balas. Kalau yang nak memerangi Nabi, Nabi akan keluarlah. Dan yang keduanya adalah sebagai dakwah, misi dakwah dia. Bila Nabi dengar ada satu kabilah tak sampai lagi dakwah, Nabi keluar. Nabi jumpa, Nabi SAW akan sampaikan dakwah. Kalau mereka setuju, beriman. Tak setuju, mereka serang baginda Nabi dan para sahabat, maka berlakulah peperangan. Okay? Jadi tahun ke-7 ni adalah tahun yang baginda Nabi SAW misinya adalah misi dakwah. Jadi banyaklah syariah-syariah yang berlaku di dalam tahun yang ke-7. Okay? Jangan ingatlah agama ni agama peperangan. Tak. Nabi nak hanya menyampaikan dakwah. Cuma respon orang yang menerima tu kadang dia berperang, kadang dia beriman. Jadi bila diperangi barulah baginda Nabi SAW berperang. Tapi tahun ke-7 yang paling utama adalah Umrah Al-Qada. Nanti kita akan jumpa. Nabi SAW melaksanakan ibadah umrah. Okey, baik. Masuk bulan Ramadan. Oh, bos saya perasan. Kekanda Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah bi khair. Okay, Alhamdulillah bi khair. Bonda Hendrawati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau tak nak beriman tapi tak perang. Okey, baik. Sebenarnya perang ni apabila respon daripada mad'u, audiens tu. Nabi pergi dengan sahabat pergi ke satu kabilah, Nabi ajak pada dakwah. Sekali bila mereka respon, oh kita tak nak terima dakwah ni, kita perang Muhammad. Berlakulah perang tu. Ada juga yang mereka tak nak beriman tapi tak berlaku perang. Semisal macam Heraklius yang menjadi pemerintah di Syam. Dia terima surat daripada utusan Nabi dan dia respon dengan cara yang baik. Dia tolak dengan cara yang baik. Okey, kami tak beriman. Sebenarnya Heraklius ni dia nak beriman pada Nabi, tapi sebab menteri-menteri kabinet dia tak setuju. Kalau tuanku nak beriman dengan Rasul ni, tuanku kena turun daripada tahta. Tuanku tak boleh jadi raja. Jadi dia tolak kebenaran dan dia utamakan dia punya jawatan dia. Ini berlaku pada Heraklius. Cumanya berlaku pertempuran antara Nabi dengan kerajaan Rom ni adalah salah satu daripada mereka tu bunuh utusan Nabi. Dia bunuh utusan Nabi. Jadi Nabi SAW respon lah, tindak balas kepada cara satu lagi raja ni yang telah membunuh utusan sahabat baginda Nabi SAW.
Jadi kalau ibu-ibu perasan, perang tu berlaku. Tapi bukan daripada Heraklius. Heraklius dia layan utusan Nabi ni dengan cara yang baik. Bahkan dalam perang Tabuk, Nabi berperang dengan kerajaan Rom. Sampai dekat Tabuk ni Nabi dah duduk dah. Heraklius ni dia keluar tentera dia, bawa keluar daripada Rom. Dia keluar, kemudian tak sampai Tabuk lagi dia dah U-turn dah. Dia tak nak berperang dengan baginda Nabi SAW sebab dia tahu sifat dan watak yang ada pada Nabi itu adalah menunjukkan ciri-ciri Nabi memang adalah Rasul utusan Tuhan. Memang dia adalah Nabi utusan Tuhan. Dan ibu-ibu boleh tengok dalam satu riwayat daripada Al-Imam Mubaihaqi, kitab daripada Dalailun Nubuwah bercerita tentang masa Nabi SAW hantar surat ke Syam, Heraklius ni buka surat dia. Bila dia tengok surat ni dan dia yakin itu adalah utusan Allah yang menghantar surat pada dia. Lalu dia perintahkan pada tentera dia, cuba cari ada tak orang Arab yang sebangsa dengan Muhammad ni, Nabi ni, yang tengah duduk dekat Syam ni. Kalau ada, panggil dia. Lalu tentera ni pun keluar. Keluar, tangkap. Yang siapa dia tangkap? Abu Sufyan. Kebetulan Abu Sufyan tengah berniaga di Syam. Lalu Heraklius tanya beberapa soalan kepada Abu Sufyan. Siapa Muhammad? Dia ni siapa? Dia ni berapa ramai kabilah, berapa ramai pengikut dia? Siapa pengikut dia? Pernah berperang ke tidak? Berapa kali menang, berapa kali kalah? Dia tanya detail. Heraklius dia tanya. Dan setiap kali Abu Sufyan jawab, dia ni macam ni, dia ni macam ni. Setiap kali itulah Heraklius kata apa? Ya, dia adalah Rasul. Bila tanya soalan kedua, Abu Sufyan jawab, ya, dia adalah Rasul. Sebab watak dan sifat Nabi itu memang terkenal. Dan itulah yang disebutkan di dalam kitab-kitab suci yang terdahulu. Tentang watak dan sifat seorang Rasul yang dijanjikan. Heraklius sendiri beriman dan percaya. Jadi ada juga yang dihantar, dia tak nak beriman dan tak berlaku perang. Ada okay. Tapi yang kita tengok berperang-berperang ni sebab mereka ada rasa ego lah. Kita tak setuju dengan cara kamu, kita perangi. Okay, kita perangi. Okay, baik. Perang yang ke-53. Okay, Sariyah Ghalib bin Abdullah Al-Laythi. Lokasinya di Bani Uwal dan Bani Abdu bin Tha'labah di Ma'ifa'ah. Okay, tentera muslimin 130 tentera, ramai ni. Okay, sebahagian pandangan mengatakan pasukan muslimin seramai 130 orang tentera yang dipimpin oleh Ghalib ini dihantar ke satu tempat yang lain, namanya Juhainah. Bukan di lokasi yang kita bincang ni, bukan di Bani Uwal tapi dia kata di Juhainah. Tapi ramai tak? Ramai, sama juga bilangan dia, cuma lokasi berbezalah. Walau bagaimanapun, pasukan muslimin dalam Sariyah ini berjaya mematahkan serangan musuh-musuhnya, di samping berjaya menawan haiwan ternakan mereka. Okay? Maksudnya berlaku perang, menang dan dapat harta ghanimah. Namun ketika dalam peperangan terjadi satu peristiwa yang tidak disenangi oleh Nabi. Saat itu Usamah bin Zaid berjaya mengejar seorang lelaki musyrik dalam kalangan musuh yang bernama Nahik bin Mirdas. Okey. Siapa Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid adalah anak kepada Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah adalah seorang hamba dihadiahkan oleh Khadijah kepada Nabi waktu perkahwinan dia. Nabi dapat Zaid bin Harisah, Nabi bebaskan. Nabi tak nak dia jadi hamba. Nabi nak jadi dia orang yang merdeka. Dan Nabi jadikan dia sebagai anak angkat baginda Nabi SAW. Yang paling Nabi cintai dan paling Nabi sayangi. Sehingga kan sahabat-sahabat Nabi kalau ada buat satu kesalahan, mereka akan minta Zaid bin Harisah ni bagi tahu pada Nabi. Zaid, tolong cakap dengan Rasulullah, aku macam ni, macam ni, macam ni. Sebab apa? Dia tahu. Kalau Zaid yang menyampaikan, Nabi tak marah. Nabi ni reda perasaan marah dia. Sebab apa? Yang menyampaikan tu adalah anak angkat kesayangan baginda Nabi SAW. Okay, itu Zaid bin Harisah lah. Okay, Zaid bin Harisah ni ketua panglima Nabi yang paling banyak memimpin pasukan perang. Okay, sebanyak 5 kali peperangan Nabi minta Zaid bin Harisah. Perang banyak dia pergi, tapi yang menjadi ketua panglima 5 kali. Maksudnya dia ni betul-betul berwibawa lah. Memang betul-betul jago pahlawan Islam di medan perang. Nabi hantar dia. Dan dia ada seorang anak namanya Usamah bin Zaid. Dan Usamah bin Zaid yang kita bincang ni, dia adalah satu-satunya sahabat Nabi yang paling termuda yang diangkat menjadi ketua panglima perang. Ada riwayat kata umurnya 16 tahun,
ada riwayat kata umurnya 20 tahun. Dia dah memimpin pasukan perang baginda Nabi SAW. Maksudnya Nabi hidup lagi. Dia dah jadi ketua panglima perang dah. Dia dah jadi ketua panglima perang seawal usia tu. Dan dia ni adalah kira anak kepada Zaid bin Harisah, anak kesayangan Nabi ni. Dan dia ni dikenali sebagai cucu kesayangan Nabi. Cucu angkat lah. Sebab itu Usama bin Zaid dikenali dengan nama Hib bin Hib. Hib bin Hib, iaitu cucu kesayangan anak kepada anak kesayangan baginda Nabi SAW. Terkenal dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi itu gelaran kepada mereka. Hib bin Hib. Okey. Baik, jadi Usama bin Zaid ni, inilah cerita dia. Usama bin Zaid ni, dia berjaya mengejar seorang lelaki musyrik dalam kalangan musuh yang bernama Nahik bin Mirdas. Namun, Nahik sempat melafazkan syahadah di hadapan Usama yang sudah bersedia untuk membunuhnya. Maksudnya, pedang Usama tu dah berada kat leher Nahik ni. Okey. Waktu dia letakkan pedang tu, Nahik ni pun bersyahadah, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maksudnya apa tu? Nama anak dan bapa sama. Yang mana? Ustaz cakap Hib bin Hib tadi tu. Oh, Hib bin Hib tu gelaran. Hib tu maksudnya Gelaran. Okey. Hib tu maksudnya yang dicintai. Hib tu yang dicintai. Cucu yang dicintai bin anak yang dicintai lah. Macam tu. Okey, faham. Alhamdulillah. Nama dia itu gelaran dia lah. Okay. Okey, silakan Bonda Rapiah, silakan. Okey, kemudian jadinya bila Usama bin Zaid ni letakkan pedang, Nahik ni terus bersyahadah. Dia pun sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab Nahik ni, yang musuh ni bersyahadah, terus Usama bin Zaid ni tebas kepala dia. Tebas. Potonglah, maksud bunuh dia. Kerana apa? Bagi Usama bin Zaid, apa yang dilakukan oleh musuh ni yang bernama Nahik ni, dia adalah tujuannya adalah sebagai hilah. Adalah sebagai hilah. Maksudnya dia nak melarikan diri lah dengan cara aku bersyahadah, aku bebas. Okay? Maksudnya kamu tak boleh bunuh aku sebab aku dah dikira sebagai Muslim dengan syahadah tu. Jadi Usama bin Zaid ni dia muda lagi. Sebab dia akan jadi ketua panglima perang masa usia Nabi SAW sekitar 63 tahun. Tahun yang ke-11 Hijrah. Baru dia jadi ketua panglima perang. Dan waktu ni baru tahun yang ke-7 Hijrah. Maksudnya umur dia baru belasan tahun. Baru belasan tahun ni. Jadinya, dia ni darahnya panas lah. Dan dia biasa sangat dalam peperangan. Dia merasakan, oh si Fulan ni selalunya helah lah. Maka dia tebas terus. Cerita ni sampai pada Nabi SAW. Okay. Cerita ni sampai pada Nabi SAW. Dan Nabi SAW tanya pada dia, mengapa kamu membunuhnya sedangkan dia telah melafazkan syahadah? Wahai Zaid, kenapa kamu bunuh dia, si Fulan ni, sedangkan dia dah bersyahadah? Tanya Nabi. Lalu kata Usama ni, dia bersyahadah kerana helah, ingin melepaskan diri daripada dibunuh. Lalu Nabi SAW pun jawab, adakah kamu telah membelah dadanya sehingga kamu tahu syahadahnya itu benar ataupun tidak? Tengok tak? Ini Nabi SAW. Kalau ikut logik kita memang tuduh ni helah lah. Memang helah lah. Kita akan cakap macam tu, memang helah. Kalau saya tak bunuh dia, dia bunuh saya. Tapi Nabi SAW tunjukkan kepada kita betapa perang baginda Nabi ni, perang yang Allah perintahkan ini, dia terikat dengan perkataan fi sabilillah. Dia terikat di jalan Allah. Dia ada undang-undang dia, dia ada syarat-syarat dia. Okay? Benda yang kamu tak tahu, kamu tak boleh assume. Sedangkan kita boleh agak ni helah. Kenapa kamu tak syahadah awal? Kenapa masa pedang kat leher tu? Tapi Nabi kata apa? Boleh jadi itu adalah hidayah kan? Kita tak tahu hidayah Allah turun bila. Jadi kalau dia dah bersyahadah, dah beriman, kamu sekali-kali tak boleh bunuh dia. Sekali-kali kamu tak boleh bunuh dia. Dan Nabi SAW tak bertanggungjawab dengan perbuatan daripada Zaid bin Harisah. Walaupun ini adalah cucu kesayangan baginda Nabi SAW. Bayangkan dalam peperangan ni yang berisiko besar ni, kalau saya tak bunuh dia, dengan helah tu dia bunuh saya, dalam kehidupan kita yang bukan perang ni, sepatutnya lagi lah. Tapi selalu kan kita bersangka-sangka dengan orang, su'uzon dengan orang kan. Alah dia buat macam tu, tahu sangat lah.
mesti nak bodek lah tu. Kita selalu macam tu kan. Dia suka macam tu sebab nak kejar jawatan lah tu. Sebab nak pangkat lah tu. Kalaulah ada Nabi tanya kita, kamu belah dada dia ke? Kamu tahu ke apa yang dia nak? Sebab itu pun dah dikira sebagai dosa. Okay? Kita rasa hati kita ni bersih sangat dah ni. Kita rasa kita ni bagus sangat dah. Tapi rupa-rupanya kita bersangka-sangka tu adalah sebahagian daripada dosa. Okay? Baik. Betul. Ada juga kes Saidina Ali yang meludah tu. Okay? Sebab sebelum tu dia berperang kerana Allah, tapi selepas itu dia berperang adalah bukan kerana Allah tapi kerana perasaan marah dia. Jadi tak ada ikhlas lah, sedangkan nampak betul lah kan, dia nak berperang tu nak membunuh musuh, tapi sebab niat dia, mula-mula kamu berperang kerana Allah, tapi lepas tu kamu berperang adalah kerana marahnya kamu, bukan lagi kerana Allah Subhanahu wa taala. Okay? Ini benda yang kita kena reflect kepada amal soleh kita lah. Kita tak lagi angkat senjata, angkat tombak dan lembing, tapi hari ini kita mengangkat takbir kita menghulurkan duit kita dengan sedekah wakafnya. Perhatikan semula amal-amal yang kita lakukan ni memang semata-mata kerana Allah ataupun tidak. Okay? Dan tidak sekali-kali kita ni bersangka-sangka kepada orang lain. Walaupun kita nampak, tengok dah tahu sangat dah ni. Saya kenal dia sungguh dah ni. Memanglah kita boleh kata macam tu kan. Tapi tak dibenarkan. Punyalah baginda Nabi SAW ni nak mendidik sahabat-sahabat dan umat dia sebagai orang yang memiliki hati yang bersih, ataupun dalam bahasa kita ni untuk sentiasa berfikiran positif. Untuk sentiasa berfikiran positif. Jangan bersangka-sangka, tapi sentiasa positif. Saya suka gunakan istilah macam ni. Kita ni selalunya takut dengan bayang-bayang kita sendiri. Kita ni selalunya takut pada bayang-bayang kita sendiri. Maksudnya, kita pernah buat benda tu. Jadi kita membayangkan orang lain pun akan buat macam kita buat. Okay? Kita pernah buat benda tu dan kita rasa orang lain pun akan buat macam yang kita buat. Kita pernah buat satu kesalahan. Jadi bila kita tengok orang lain buat macam tu, kita tak tahu. Tak tanya dia, kenapa buat macam ni? Tak tanya lagi. Tapi kita dah bayangkan dah. Dia buat macam ni sebab macam ni. Kenapa kita sangka macam tu? Sebab benda tu kita pernah buat. Jadi kita ni dengan bayang-bayang kita sendirilah. Kita menuduh seseorang, bersangka dengan seseorang itu adalah seperti mana yang kita lakukan. Okay? Jadi Nabi SAW tak nak benda tu berlaku di dalam peperangan dan berlaku di dalam amal saleh. Sebab benda tu kita tak tahu. Jadi jangan kamu buat satu keputusan yang kamu tak tahu. Sebab itu dalam hidup ni ada dua. Kita bertindak dengan ilmu ataupun kita bertindak dengan kejahilan. Contohlah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita dekat luar ni kita selalu dengar. Kadang-kadang ada recording lah, tak apalah saya cakap secara terbuka. Kalau ibu-ibu tak nak dia cut je lah Tapi ni untuk tarbiyah hati kita. Zaman hari ni ustaz-ustaz kan dah bergaduh kan, bertelagah antara dia. Yang ni kita kata ni Wahabi, yang ni Aswaja. Kita tak tahu pun. Tapi kita tuduh. Hanya kerana tuduhan itu dengan kejahilan. Orang kata dia Wahabi lah. Orang kata dia Aswaja. Kalau kawan ni geng Wahabi, tengok ni ustaz dia kata ni Aswaja. Dengan kejahilan dia pun kata ustaz ni Aswaja. Saya tak dengar lah cakap dia. Kalau dia duduk di geng sebelah ni pula, orang kata ni Wahabi ni. Dia pun tuduh ustaz ni Wahabi. Sedangkan dia tak tahu, tak pernah dengar, tak pernah belajar daripada Ustaz Fulan ni. Hanya dengan kejahilan dia menuduh-nuduh. Okay? Bersangka-sangka buruk kepada orang lain. Okay, jadi kita tak nak hidup dalam keadaan tu. Kita dengar dulu, belajar dulu, kita sendiri yang ada ilmu dan kita sendirilah yang tapis sama ada betul ataupun tidak. Jangan kita ni buat satu keputusan dengan kejahilan, tapi buatlah dengan ilmu. Hari ni kita tengok kan ramai orang duk bertelaga, bergaduh kan. Kita assume je. Dia ni tak payah dengar lah. Ni semuanya tak sesat. Contohlah. Tak dengan ilmu kita sendirilah. Buat satu keputusan tu dengan ilmu kita. Kalau kita tak tahu, saya memang tak tahulah ustaz. Kalau tak tahu, maka tak boleh ada tuduhan. Okay, tak boleh ada tuduhan. Dengar dulu, pastikan.
Jangan ada sangkaan-sangkaan yang tidak baik. Okey, baik. Kemudian kita tengok bulan yang berikutnya, perang yang berikutnya, iaitu perang dalam bulan Ramadan. Okey. Perang dalam bulan Ramadan. Minta maaf, perang dalam bulan Syawal, lokasinya di Khaybar, iaitu perang namanya perang Sariyah Abdullah bin Rawaha. Okey. Peperangan yang dikenali sebagai perang Abdullah bin Rawaha. Siapa Abdullah bin Rawaha? Abdullah bin Rawaha ni adalah salah seorang sahabat Nabi yang syahid di dalam peperangan Mu'tah. Satu perang yang berlaku di Jordan. Hari ini ibu-ibu boleh tengok medan dia. Dan ibu-ibu boleh tengok makam sahabat Nabi yang dikebumikan di satu masjid di Mu'tah ni, iaitu ada 3 orang sahabat. Zaid bin Harisah, Abdullah bin Rawaha, Ja'far bin Abi Talib. Tiga-tiga ni syahid di dalam peperangan Mu'tah. Nanti kita akan jumpa perang ni. Sikit lagi kita akan jumpa peperangan ni. Okey. Baik. Sekarang kita tengok Sariyah Abdullah bin Rawaha. Tentera muslimin ada 30 orang. Ketua panglimanya Abdullah bin Rawaha. Setelah kematian Ka'ab, siapa Ka'ab ni? Saya tanya ibu-ibu, siapa Ka'ab ni? Setelah kematian Ka'ab, siapa Ka'ab ni? Siapa boleh jawab? Kalau ikuti kuliah perang ni mesti dia tahu. Ka'ab, siapa Ka'ab? Ibu-ibu. Sekejap Ustaz. Siapa? Siapa Ka'ab? Tolong. Ka'ab yang tak ikut berperang tu ke Ustaz? Siapa? Ka'ab apa tu yang tak pergi perang? Ya Allah. Dia time ni dia blur. Siapa Ka'ab ni? Ada banyak ke Ka'ab? Saya tahu yang tu lah. Yang tak pergi. Subhanallah. Apa boleh tolong saya? Ka'ab, siapa Ka'ab? Okey. Jawapannya, Ka'ab dekat sini bukan sahabat Nabi ya. Ka'ab dekat sini bukan sahabat Nabi. Ka'ab dekat sini adalah Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf. Yang ini berlaku dalam selepas perang Badar. Ibu-ibu boleh tengok muka surat. Saya tunjuk nanti ibu-ibu baca balik. Okey. Ka'ab bin Al-Ashraf ni dia muka surat yang muka surat 69 perang ke-13. Nanti tengok buat nota sikitlah. Perang ke-13 muka surat 69. Ada seorang musuh Nabi ni namanya Ka'ab bin Al-Ashraf. Okey, dia ni kita kata penguasa, orang kaya yang memiliki kekayaan, ada nama, dia hormati, terkenal lah dekat Yathrib zaman tu. Dan dia ni lah yang memusuhi baginda Nabi SAW, dan dia lah yang menjadi pencetus kepada peperangan Uhud. Tapi dia tak hidup zaman perang Uhud, dia dah mati dah. Sebabnya bila orang Quraisy kalah dalam perang Badar, Ka'ab ni dia pergi ke Mekah dan dia membaca syair di Mekah ni yang menaikkan semangat orang Mekah ni supaya terus membenci baginda Nabi SAW. Sedangkan Ka'ab bin Al-Ashraf ni orang Madinah, dia orang Yahudi Madinah. Dan dia telah mengikat perjanjian untuk sama-sama bersetuju yang Nabi itu menjadi pemerintah. Tiba-tiba dia buat benda yang selainnya. Okey. Baik Ka'ab bin Al-Ashraf. Okey, jadi buat nota lah Okey, ada nota di muka 71 tu. Mana Ustaz 71? 71? Ustaz 71. Mana Ustaz 71? Ada, siapakah Ka'ab bin Al-Ashraf tu? Oh, okey. Alright. Saya dah buat nota, baca je lah. Okey, tu. Siapakah Ka'ab Al-Ashraf tu? Itu Ka'ab Okey, jadinya cerita dia setelah kematian Ka'ab, dia mati tahun kedua Hijrah. Sekarang ni cerita tahun ke-7 Hijrah. Sekitar lebih kurang dalam 5 tahun lah selepas kematian dia tu, Yahudi di Khaybar mengangkat Usai bin Zarim atau Mubashir bin Zarim menjadi pemimpin mereka. Ada ketua baru. Ketika itu Usai sudah bertemu dan berbincang dengan Bani Ghatafan untuk menyerang kaum muslimin. Ini cerita punca dia. Yahudi dekat Khaybar ni yang dipimpin oleh Usai bin Zarim ni, dia telah berpakat dengan Bani Ghatafan. Bani Ghatafan ni orang Arab yang beragama Nasrani. Dia duduk di bawah wilayah Syam. Pemimpin dia kerajaan Rom. Dia dah bincang dah.
berpakat untuk menyerang Nabi lah. Lalu Nabi SAW mengetahui tentang perancangan Usair ini, maka dihantarnya 30 tentera berkuda yang dipimpin oleh Abdullah bin Rawaha menuju ke Khaybar. Lalu Abdullah bin Rawaha bertemu Usair dan menyatakan hasrat Nabi kepada penduduk Khaybar. Antaranya meminta Usair membantalkan perancangannya untuk menyerang Madinah. Sekaligus akan dibawa ke Madinah untuk bertemu Nabi SAW dengan jaminan keamanan dan menjadi wakil rakyat Khaybar. Tawaran Abdullah ini dipersetujui oleh Usair. Lalu Usair bersama 30 orang pengikutnya bertolak ke Madinah. Namun sewaktu tiba di Qarqara Niyar, jelas di wajah Usair kekesalannya kerana bersetuju dengan tawaran tersebut. Oleh sebab itu, Usair melakukan pengkhianatan dengan cubaan menyerang dan membunuh tentera Islam sehingga menjadi pertempuran sengit. Akhirnya Usair berjaya ditewaskan oleh Abdullah bin Rawaha, manakala 30 orang pengikutnya yang lain juga berjaya dibunuh. Okey. Saya nak ambil teladan dekat kisah ni. Bayangkan Khaybar ketika itu dah duduk di bawah wilayah Islam kan. Orang-orang Yahudi bukan lagi pemilik tanah, pemilik kebun di Khaybar. Mereka adalah hamba ataupun pekerja di Khaybar. Tanah tu dah menjadi milik Nabi dan menjadi milik para sahabat Nabi yang telah pergi sebagai tentera Khaybar. Ni cerita ni kan tahun lepas, tahun yang ke-6 kenabian. Baru lagi kan? Baru lagi, tak sampai setahun lagi. Tapi mereka ni berpaling tada. Ni perangai Yahudi lah. Ni perangai Yahudi, dia berpaling tada. Okay? Kita buat perjanjian macam mana pun dia akan tipu. Dia akan langgar perjanjian tersebut. Sebab itu kalau kita tengok perjanjian antara Israel dengan Hamas ke, dengan itu ke, perjanjian tu tak pernah kekal. Ada kejap perjanjian damai, kejap perjanjian damai, kejap perjanjian damai. Sampai bila? Sampai bila-bila lah. Dan itu memang sifat mereka. Okay? Jadinya mereka tak sedar yang mereka tu dah bukan lagi pemilik tanah. Jadi mereka tetap juga nak membunuh baginda Nabi SAW. Tetap ada misi nak membunuh Nabi. Pakat dengan Ghatafan lagi sekali. Okay. Dan waktu tu, Nabi dengar je cerita tu, Nabi hantarlah Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha pergi, adakah Abdullah bin Rawaha memerangi mereka? Tidak. Kenapa Abdullah bin Rawaha tak memerangi mereka? Sebab mereka terikat dengan perjanjian. Nampak tak? Nabi masa menang perang Khaybar, mereka telah jadi hamba kan? Mereka ada perjanjian dengan Nabi. Ibu boleh baca dalam peristiwa perang Khaybar tu. Di hujung tu, bila Nabi halau dia keluar, dia kata tak boleh, kami tak nak keluar, kami tak ada tempat. Cuba Rasulullah bagi kami tempat duduk di sini. Kami akan usahakan kebun. Nabi setuju kan? Sebab apa? Kebun tu, Nabi duduk Madinah, jauh nak datang Khaybar, nak usahakan kebun. Daripada benda tu tak bermanfaat, jadi Nabi minta mereka teruskan. Tapi tanah tu bukan milik orang Yahudi, tapi milik Nabi. Ada perjanjian dekat situ. Jadi perjanjian tu terikat dekat sini. Bila datang Abdullah bin Rawaha, dia tak terus perang. Dia jemput Usair. Dan dia tawarkan, Usair, macam ni lah. Kamu ni, kami angkat, kami beri jaminan keamanan. Jangan risau, sebab dia ada perjanjian kan. Kami beri jaminan keamanan. Yang pentingnya, kita pergi ke Madinah, jumpa Rasulullah. Kita tengok apa keputusan Rasulullah. Yalah, Nabi nak jatuhkan hukuman ke, sebab dia dah duduk di bawah kerajaan Islam kan, Khaybar waktu tu. Nabi nak jatuhkan hukuman ke, Nabi nak bagi nasihat ke, Nabi nak bagi warning ke, terpulang pada Nabi. Tapi kalau kamu setuju, kamu bukan sekadar bawa jumpa Nabi, tapi kamu akan diangkat menjadi wakil rakyat. Tak payah buat PRU pun. PRK pun tak payah buat. Kamu akan angkat jadi wakil rakyat. Nak tak? Tawaran ni, tawaran yang sangat baik. Bayangkan orang yang bermusuh dengan ni, bukan diancam bunuh, bukan dipenjarakan tak bersebab, bukan dimasuk di dalam lokap dengan akta sosma, tak ada. Sedangkan dia buat sesuatu yang boleh menggugat keselamatan negara Madinah ni. Tapi orang macam ni diangkat. Ni Nabi SAW. Punyalah berakhlak ni. Dan Nabi ni orang yang takkan, kita kata apa, tidak akan mencabuli perjanjian. Dia tak akan khianati perjanjian. Sebab perjanjian dah ada dah. Perjanjian dah ada. Jadi kita kena ikut undang-undang. Kena ikut perjanjian. Tak boleh orang lain, kita buat macam ni. Kalau kita buat macam ni. Tak ada. Kalau yang itu yang termaktub dalam perjanjian awal, macam itulah. Tak ada A, tak ada B. Sebab itu Nabi dihormati. Sebab dia berpegang pada prinsip dia.
Hari ni kita ni tak ikut prinsip ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Sebab itu orang tak hormati kita. Datang pemimpin Islam yang macam ni kata kita ni tak boleh sambut agama lain. Ini prinsip agama kita kan. Datang pemimpin Islam yang ini, oh kita boleh sambut. Kita sambut agama ni, kita meraihkan tak kurang pun Islam kita. Akhirnya orang tak faham. Orang yang bukan agama Islam tak faham. Mana satu sebenarnya? Orang akan nampak pemimpin Islam yang berpegang pada agama ni, dia ni tak ada toleransi lah. Tak wish saya, tak sambut perayaan saya. Sedangkan awak pemimpin, kita nampak yang ini lebih kepimpinan. Sebenarnya tidak. Kalau semua ikut apa yang diajar oleh Nabi, agama ni dia tidak ada grey area. Dia ada hanya black and white sahaja. Percayalah, agama lain akan faham kita punya pegangan dan prinsip kita, dan itulah baru nama toleransi. Sebab dia tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Saya bagi contoh macam ni, ibu. Ni kalau menjadi tak faham kan. Contohlah, kalau semua orang tahu umat Islam tak boleh minum arak, adakah dengan cara kita gadaikan prinsip kita, datang seorang pemimpin Islam lain, awak ni tak sporting lah, kita datang sekali-sekala kan, bersama majlis dengan dia, kita minumlah arak. Contohlah, apa pandangan non-Muslim kepada orang Islam? Arak boleh, dia ni boleh minum, betul tak? Tapi kalau semua orang Islam kata arak tak boleh minum, apa yang berlaku? Berlaku bergaduh tak? Berlaku tak salah faham? Tak berlaku. Sebab semua orang tahu Islam takkan minum arak, takkan pegang babi, takkan pegang anjing. Yang bukan Islam akan hormati. Tapi hari ni yang kita ni tak dihormati sebab ada sebahagian orang Islam buat, ada sebahagian orang Islam tak buat. Okay? Jadi Nabi SAW tunjukkan kepada kita, kita berpegang pada janji. Kalau Nabi ni melanggar janji, orang tak akan hormati Nabi, takkan respect pada Nabi SAW. Tapi sebab Nabi ni pegang janji, walaupun awak mengancam bunuh dan berperang dengan Nabi, Nabi tetap offer. Kita beri perlindungan keamanan, jumpa Nabi di Mekah, di Madinah, dan awak diberikan jawatan sebagai pemimpin. Sebab semua orang ikut cakap awak kan, okay, awak diangkat jadi wakil rakyat. Tapi bila sampai pertengahan jalan, ni sifat Yahudi lah. Dia tak suka dengan tu. Dia rasa tawaran itu tawaran yang dia rasa dia menggadaikan maruah bangsa dia lah. Yahudi kan. Menggadaikan maruah bangsa dia. Maka dia cuba untuk memerangi baginda Nabi SAW dengan dia menyerang Abdullah bin Rawahah ketika dalam perjalanan. Jadi Abdullah bin Rawahah bersama dengan sahabat-sahabat Nabi 30 orang telah tewaskan 30 orang daripada kalangan orang-orang Yahudi di Khaybar. Okay? Jadi daripada peristiwa ni menunjukkan kepada kita, baginda Nabi SAW ni adalah orang yang tak pernah mengkhianati perjanjian. Pegang sungguh dengan perjanjian dia. Walaupun perjanjian tu memberi risiko pada Nabi. Kalau kita dah tetap macam ni, kita buat. Berpegang pada janji. Kedua, berpegang pada prinsip. Supaya orang tahu, si fulan ni prinsip dia macam ni. Orang yang tak ada prinsip tu lah yang tak dihormati. Kejap buat macam ni, kejap macam ni. Teladan ni ibu-ibu, ayah-ayah yang mungkin menonton, bukan untuk kita dengan masyarakat, tapi adalah untuk kita di hadapan anak-anak. Kita di hadapan anak-anak kita, sebab anak-anak kita ni rakyat kita ni dalam rumah tangga ni. Dia akan tengok je ayah dia. Oh, ayah saya ni boleh dibeli ni. Contohlah kan, kalau ayah ni pegang dengan prinsip. Kalau prinsip ayah macam ni, anak mesti ikut. Contoh kalau ayah dia prinsip macam ni, contohlah anak-anak saya. Saya bagi dia pegang telefon. Saya tak kata telefon ni tak boleh pegang. Saya kata boleh pegang telefon. Tapi ada waktu dia. Bila cuti sekolah. Tapi kalau dia ada buat kesalahan, saya kata hujung minggu ni, tak ada seorang pun yang akan pegang telefon. Semua tak boleh pegang telefon. Semua tak pegang lah. Itu denda pada dia orang kalau dia buat salah. Dan kita pun kadang-kadang ada rasa kasihan. Ada rasa macam, kasihanlah, bagilah telefon. Bila kita buat macam tu, maksudnya kita tak berpegang dengan prinsip kita. Jadi anak-anak ni, ayah dengan ibu tak pegang pada prinsip, dia mula nanti. Ada je helah-helah yang dia buat untuk ni, sebab dia tahu perangai ibu ayah. Tapi kalau kita pegang pada prinsip, jadi apa pun, ayah dengan ibu tetap tak bagi telefon sebab ini adalah denda. Lepas tu dia akan cakna lah. Dia akan tahu kita punya prinsip takkan macam ni. Jadi kita macam itulah seperti mana Nabi SAW tak melanggar janji,
dan baginda Nabi SAW berpegang kepada prinsip baginda Nabi SAW. Okey, dan yang ketiganya, ini nak menunjuk kepada kita sifat orang-orang Yahudi ni memang macam ni. Dan sifat Yahudi ni bukan untuk bangsa Yahudi je. Tapi sifat ni dia ada pada sifat pada bangsa-bangsa yang lain. Depan cakap lain, belakang cakap lain, dah berjanji, khianati pula. Macam-macam kan. Sebab itu Nabi sebut ayatul munafik salasa. Tanda-tanda orang munafik ni 3. Nabi tak kata tanda orang Yahudi. Dia kata tanda orang munafik ni 3. Salah satunya mengkhianati apa yang telah dia janjikan. Mengkhianati apa yang dia janjikan. Alright? Baik. Okey, adalah Muslim tanya orang Islam, bolehkah orang Islam warnakan rambut, pakai tudung nampak leher? Kita dengar pun malu. Betul. Jadi macam ni, sebab dia keliru. Ada orang Islam buat dan ada orang Islam tak buat. Kan? Ada orang Islam buat, ada orang Islam tak buat. Jadi dia je keliru. Dia tak tahu apa prinsip sebenar orang Islam ni. Jadi kalau semua orang Islam macam hari ni, semua orang Islam tak makan babi. Ada tak orang kecam orang Islam? Sebab awak tak makan babi, kita tak boleh duduk satu negara. Tak. Orang akan hormati. Kalau orang Islam, tak boleh jual babi. Satu, dan Muslim semua akan faham. Tapi jadinya salah faham, bila ada orang Islam buat, ada orang Islam tak buat. Faham tak? Okay? Itu yang masalah yang berlaku pada hari ini. Kan? Warnakan rambut lah. Pakai tudung nampak leher kan. Orang Islam buat. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok perang yang ke-55. Okey, perang yang ke-55. Perang yang ke-55 iaitu Sariyah Bashir bin Sa'ad Al-Ansari. Daerah di Yaman dan juga Jabar. Daerah di Yaman dan juga Jabar. Saya nak cakap apa tadi? Saya dah lupa. Ada satu benda ni. Apa nama? Saya tak ingat sekejap. Benda ni berlaku pada saya. Ada orang tanya. Saya tak ingat lah. Dia nak Muslim. Dia tanya apa Saya tak ingat. Ada benda dia tanya tu. Saya rasa macam dia macam tu lah. Pasal warna rambut kan. Tapi ni berlaku pada saya. Saya rasa macam nak jawab pun rasa malu. Oh, yang ni. Ada sahabat saya ni, dia majikan, dia Cina. Dia majikan. Anak Muslim. Dia tanya, saya ni kalau tak bagi staff saya yang Muslim solat, boleh tak? Saya tak bagi dia solat, boleh tak? Saya rasa tak boleh. Memang kena bagi solat. Mesti, sebab hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau tak bagi solat, pekerja Muslim tu kena boleh berhenti kerja lah. Cari kerja lain. Sebab majikan tak bagi dia solat. Dia kata apa? Bukan saya tak bagi dia solat. Tapi dia ambil waktu solat tu sangat tak produktif, dia kata. Sangat tak produktif. Dia solat tapi sampai 30 minit, 45 minit. Jadi pekerja Muslim ramai. Kalau dah ambil masa yang panjang macam tu, macam mana kita nak bekerja? Jadi macam mana kita nak bekerja? Saya nak jawab apa? Sedangkan kalau ikutkan waktu solat tu dia sangat-sangat efisien kan. Kita ambil wuduk solat tu paling tidak 10 minit, 15 minit lah. 15 minit ni lama lah ambil wuduk, solat, wirid sikit, doa sikit. Tapi jadi 15 minit, jadi 30 minit, 40 minit sebab apa? Ramai yang ambil kesempatan. Nak ni pergi solat, tapi pergi lepak. Sokok dulu lah, isap vape dulu lah, santai-santai lah, baru pergi solat. Solatnya kejap je, yang lepaknya lama. Jadi yang non-Muslim melihat benda tu sangat-sangat bermasalah. Akhirnya macam mana? Mereka judge lah. Semua orang yang solat ni, semua bangai macam ni. Yang itu yang kita kena faham. Kita kena bawa watak agama ni dengan watak yang betul. Okay? Sebab yang merosakkan wajah agama ni bukan orang bukan Islam. Yang merosakkan wajah agama ni, yang conteng arang pada Islam ni, orang Islam sendiri. Dia yang menimbulkan prasangka-prasangka orang bukan Islam kepada orang Islam. Okay, yang itu yang kita tak nak. Ada seorang ulama ni namanya Al-Laythi, tak silap saya. Al-Laythi ni ulama di Mesir. Waktu dia kecil, waktu dia belajar untuk jadi ulama ni,
Satu hari dia masuk ke masjid di Mesir ni dengan sebelah kasut. Dia pakai slipper tu sebelah kaki je, sebelah lagi tak pakai. Dia buat macam tu sebab satu slipper dia tu terpijak najis. Terpijak najis. Jadi satu lagi slipper bersih. Jadi dia pakai sebelah, yang sebelah lagi tak pakai, dia jalan. Tok guru dia kata kepada dia, wahai Al-Laythi, kalau kamu nak pakai, pakai dua-dua. Kalau kamu nak tanggal, tanggal dua-dua. Jangan buka salah satu, tinggal salah satu. Faham tak? Faham tak? Maksudnya, kalau nak pakai, pakai. Kalau nak tanggal, tanggal. Jangan buat macam tu. Satu pakai, satu tak pakai. Lalu kata Al-Laythi, kenapa pula? Sebab dia kata, ketahuilah, kamu ni orang yang belajar agama. Dan bakal menjadi rujukan agama. Kalau kamu buat macam ni, orang lain akan ikuti kamu dan jadikan kamu sebagai rujukan dia. Bayangkan kalau dia belajar agama ustaz, dia isap rokok, isap vape. Orang lain yang tak belajar agama, dia kata, bila kita kata tak boleh isap rokok. Lalu orang kata apa? Takkan tak boleh isap rokok? Si fulan tu pun isap rokok, ustaz lagi. Imam masjid lagi isap rokok. Contohlah, dia kata macam tu. Kita nak jadi apa? Itu dari sudut orang yang ada pegang watak agama. Kalau kita ni semua Muslim, salah seorang buat macam ni, kita kata tak boleh buat macam ni. Nanti dah Muslim kata apa? Kamu kata tak boleh. Si fulan tu pun Muslim juga. Dia kata boleh je. Betul saya kata. Yang merosakkan wajah agama ni bukan Islam. Tapi adalah orang Islam sendiri. Okay? Jadi bila kita dah pegang title agama, kita pun pakai dengan pakaian agama. Walaupun bukan pakai jubah, pakai serban. Tapi kita pakai tudung. Kan? Kita menamakan nama kita dengan nama agama. Jadi jagalah akhlak kita, perilaku kita supaya apa? Yang hodoh tu bukan kita, tapi dia akan memberi image kepada agama kita. Okey, itu saya tak nafikan lah. Yang pergi Mekah tu ramai yang serokok kan. Dengan daripada askar dia, semualah susah nak kata. Okey, memanglah benda tu dah haram kan. Tapi itulah yang manusia buat. Jadi macam mana kita nak perbetulkan? Sebab itu semua orang yang memegang yang menjadi seseorang di mata manusia ni, kena pastikanlah tindak tanduk kita, perilaku kita tu jangan sampai jadi teladan pada orang lain. Oh dia buat, saya mesti boleh buat. Oh dia belajar surau agama macam tu, saya yang tak belajar surau agama mesti boleh macam tu. Biar kita ni jadi kita kata rujukan pada benda yang baik. Jangan jadi rujukan pada benda yang tak baik. Okay? Baik. Ada soalan ke sebelum tu? Sebelum kita lanjutkan perang yang terakhir untuk pertemuan kita pagi ni. Ada tak? Betul lah Abang Jalan. Kita jangan jadi role model yang tak baik lah. Jadi role model yang baik. Kita kena buat satu trendsetter yang baik. Jadi trendsetter yang baik. Contoh hari ni, yang buat trendsetter yang baik ni kebanyakan yang bukan Islam. Yang buat earth hour, jaga alam sekitar, yang buat recycle bin kan, recycle barang-barang yang terpakai, orang bukan Islam, mereka menjuarai bidang-bidang macam tu. Orang-orang Islam menjuarai benda-benda yang sebaliknya. Sepatutnya benda-benda macam tu jadi volunteer, earth hour, recycle barang-barang terpakai. Ini semuanya sepatutnya orang Islam yang menjuarai. Sepatutnya itulah patut kita buat jadi trendsetter. Bukan kepada benda-benda yang tidak baik. Supaya orang bila nampak orang Islam, dia jadi hormat, tabik kan. Sebab orang Islam je, dia rasa kagum. Itulah sebenarnya. Okey, silakan Bonda. Ustaz, ketika perang pertama Rasulullah, umur Rasulullah berapa tahun Ustaz? Perang pertama Rasulullah? Ya. Perang pertama Rasulullah, usia Nabi SAW sekitar 54. Maknanya setelah 14 tahun diangkat menjadi Rasulullah dah. Yalah. Selepas zaman Madinah lah. Hijrah tu baru start perang. Bonda Zaini nak tanya soalan ni. Ustaz, saya ada pergi kedai kawan saya lah, dia meniaga roti canai kan. Saya tengok ada orang kita lah, orang lelaki kita, orang Islam kita, dia rambut dia warna Ustaz, bukan warna hitam ataupun putih tapi warna macam coklat-coklat, macam coklat lah. Tapi saya kata, saya tak tahulah dia warna tu boleh bawa solat ke. Dan saya pernah pergi kedai orang Islam kita, orang perempuan dia colour rambut dia warna oranye Ustaz. Saya tengok
oren betul rambutnya Ustaz. Saya pun diam lah. Lepas tu dia pakai tudung lah. Saya diam, tak boleh ke warna rambut ni Ustaz? Okey, baik. Okey. Bab hukum ni dia terbagi pada 5 lah. Ada waktu dia wajib, ada waktu dia jadi sunat, ada waktu jadi makruh, ada waktu dia jadi harus. Okey? Okey, dia terbahagilah. Jadinya, apa hukum kita warnakan rambut? Sebenarnya hukumnya adalah sunat. Hukum warna rambut ni sebenarnya sunat. Okey? Okey. Hukum warna rambut ni sebenarnya adalah sunat. Lelaki ke perempuan sebenarnya dia adalah galakan. Bagi dia Nabi SAW, sekali dalam hidup dia pernah sekali dia warnakan rambut dia, inaikan rambut dia lah. Jadi halangan warnakan rambut ni adalah halangan kalau produknya haram dan produk itu tidak telap air. Itu saja. Tapi perbuatan tu macam mana? Perbuatan itu adalah sunnah. Perbuatan itu adalah sunnah. Nabi SAW pernah jumpa dengan Abu Quhafah, ayah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi rambut dia putih. Dia buta dan dia rambut dia putih. Nabi jumpa dengan Abu Quhafah ni, kata Nabi SAW, wahai Abu Quhafah, warnalah rambut kamu ni. Nabi minta dia warnakan rambut dia. Warna Abu Quhafah ni supaya colourkan rambut dia. Baik, ini nak jadikan teladan kepada kita lah. Nak kata perbuatan tu adalah dibenarkan. Kalau seorang isteri nak warnakan rambut itu untuk dia sedap mata memandang di hadapan suaminya, silakan. Dia menjadi perkara yang sunat. Bahkan perkara tu menjadi pahala pada dia. Bahkan mungkin suami dia kata, yang awak warnakanlah rambut awak tu, cantik lah saya tengok kalau rambut awak warna, kan? Maka itu dibenarkan dan menjadi pahala kepada suami dan juga isteri. Okey. Jadi dia tak dibenarkan kalau dia produknya haram. Tapi hari ini produk banyak halal. Maksudnya ingredients benda tu halal. Yang kedua, yang lagi utama, pastikan produk itu dia telap air. Maksudnya dia meresap air tu. Ambil wuduk boleh, mandi janabah pun boleh. Jangan sampai berwuduk tak sah, mandi wajib pun tak sah. Itu yang dilarang. Tapi kalau, dan satu lagi, dalam syarat kita berpakaian ke dressing ke, pertama, tak mengikut macam agama lain. Itu larangan. Tak mengikut agama lain. Pakaian tu, oh dia ni nampak macam agama lain. Itu tak dibenarkan, hukumnya haram. Yang kedua, kalau kita berpakaian ataupun warnakan rambut ataupun berfashion, jangan sampai jadi pelik. Orang tengok pelik dia ni. Jadi warna rambut merah sangat lah, oren sangat, biru sangat. Orang tu pelik dia ni. Yang itu pun diharamkan. Jadi kalau sekadarnya, tak ada masalah. Bahkan dia adalah sunat. Okey, macam mana nak tahu produk itu telap air? Okey, nak tahu produk itu telap air ke tidak, kita kena tanyalah. Boleh rujuk. Cuma yang saya tahu ada satu produk, apa nama produk? Yang telap air tu? Sini saya bukan jual produk, tapi sebab sahabat saya ni, dia salah seorang daripada penasihat syariah ni, ada satu nama produk pewarna tu namanya Gumash. 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 Dia boleh serap air lah dan diakui oleh JAKIM lah dia punya tu. Kalau jenis macam tu yang tak telap air, yang telap air, yang airnya boleh meresap, silakanlah, tak ada masalah. Okey, macam mana nak tahu hati dia? Kena tanyalah. Kita tak tahu hati orang kan. Jadi kena tanya, kenapa warnakan rambut? Sebab itu perlunya nasihat. Sebab itu kita kena ingat, dakwah ni dia adalah connecting, dia adalah menghubungkan. Dia bukan correcting, dia bukan membetulkan. Okay? Dia mula-mula bina jambatan hubungan tu dulu. Lepas tu barulah ada nasihat. Bukan tiba-tiba duk cegah. Bukan macam tu lah. Right? Sebab Ustaz, cucu saya pernah nampak orang rambut colour kan. Cucu saya tanya saya, kenapa orang tu colour rambut dia Wan? Saya pun diam Ustaz, saya tahu nak jawab macam mana. Memanglah kan. Yelah, anak saya pun dia kata macam cantik je warna rambut, nak warna rambut lah. Nak warna biru lah apa lah. Tak boleh lah. Kita beritahu lah. Ada yang dibolehkan, ada yang tak dibolehkan. Okay. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya. Waalaikumsalam tu. Sebab ni Cik Jahan ni suka pakai inai rambut tu daripada Mekah tu kan. Inai daun tu. Okay, inai. Inai Mekah. Saya pakai semua. Lepas tu dah saya pakai di rambut. Di tangan pun, di kuku pun saya pakai jugalah. Semua biasa dulu lagi. Okay. Lepas tu kata tak boleh pakai tu inai di jari. Macam mana?
Siapa kata tak boleh? Kalau perempuan boleh, lelaki yang tak dibolehkan. Tak ada dengar bahawa ni ada siapa duk ceramah royak dia kata tak boleh kalau kita dah tambah ni saya ibu tunggal apa dia kata lah orang wanita lah dia tu takut tertarik ibu jari. Ni lagi hinan dia kata. Okay. Wanita Tapi ni jangan ni memang nak pakai tu wanita ni untuk tangan sihat. wanita ni suka perhiasan. Jadi agama ni membenarkan perhiasan pada wanita. Tak ada larangan pun. Silakanlah nak berhias, silakan. Cumanya ada fatwa tak benarkan kalau dia pakai inai tu macam tattoo tu kan. Yang orang kan suka lukis sekarang. Mula-mula kat jari, kat kuku. Lama-lama dia dah lukis. Tapak tangan lah. Atas tapak tangan ni. Jadi dia letakkan kalau sampai pergelangan ni dibenarkan. Tapi kalau dah sampai ke lengan-lengan ni semua ni, itu tak dibenarkan. Dia kira over lah, lebih sangat lah. Lebih sangat. Tapi dia hanya untuk wanita, lelaki tak dibenarkan. Melainkan kalau dia inai tu sebab dia kena cagu ke, kan, untuk perubatan, itu dibenarkan. Tapi kalau dia pakai macam itu, tak dibenarkan. Ya, Cik pakai ni sebab dah orang berkata kalau kita allergic tangan ni kan, kalau dah tahan ina-ina ni, kita pakai di jari, patah pun tangan, kita comot dah ina tu untuk allergic. Boleh Lepas je. tu jari pun kita pakai juga untuk tahan ibu jari kaki. Boleh je. Kaki semua. Pakai Boleh je. semua dah. Memang boleh lah. Boleh. Ni betul lah pakai sementara. Dengar kata tak boleh. Okey, kan dia tanya Terima pasal kasih lah. sama-sama. Kalau saya kata pasal Gania ni saya tak tahulah dia telap air ke tidak, tak pasti. Okey, Bonda Marhani tanya kalau pakai makeup seperti bedak dan gincu di luar rumah boleh? Kalau dia adalah yang nampak normal, maksudnya tak obvious dia punya warna dia tu. Nampak biasa, orang tengok biasa je sebab dia nak molekkan wajah dia tu. Dibenarkan. So wanita suka perhiasan kan. Sekadarnya saja silakan. Jangan sampai nampak kusam, nampak tak bermaya. Jadi kita letakkan bedak sikit, kemudian letak ada warna sikit di bibir tu, bukan dengan merah menyala tu. Tapi merah tu bagi nampak elok kan. Jadi wa amma ma bi ni'mati rabbika fahadith. Allah beri kita nikmat, kita zahirkan syukur pada nikmat tu dengan tanda kita jaga dia, pelihara dia. Waktu dibenarkan, tak ada masalah. Ya betul Ustaz. Ina saat ni dia bukan menyalah hingga daun ni. Dia kuning gitu. Jari. Gitu, Bukan kata merah nyala. Okey, terima kasih lah. Boleh pakai puluk lah. Boleh. Kalau belum kahwin boleh pakai ke? Boleh, tak ada masalah. Belum kahwin tak ada masalah. Yang penting perempuan, bukan lelaki lah. Yang penting perempuan, bukan lelaki. Lelaki 3 jari. Sebenarnya lelaki ni tak dibenarkan pakai inai sebab tu perhiasan untuk perempuan. Lelaki tak boleh pakai perhiasan ni. Ini boleh tunjuk pada rujukan-rujukan fatwa hukum hakam semasa ni memang menyebutkan tak boleh. Betul. Yang penting tak tabarruj. Dia melampau-lampau menyerupai agama ataupun menjadi pelik dekat mata orang. Apa sah pelik sangat dia ni? Itu tak dibenarkan. Wallahu a'lam. Kita berhenti di sini. InsyaAllah nanti esok kita sambung lagi perang yang ke-55. Terima kasih semua. Saya serahkan pada Bonda moderator. Silakan Bonda. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Sebelum menutup majlis, izinkan saya buat bahan kuliah hari ini Ustaz. Boleh. Pada pukul 5.15 petang, kuliah asar kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Amainin dengan tajuk khas, dan pada pukul 8 malam bersama dengan Tafsir Al-Quran bersama dengan Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh, dan kuliah isyak kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Daliah binti Kasmuri, Haji Kasmuri, dengan hari ini tajuk pengenalan fiqh. Pengenalan fiqh hari ni kita dengan tajuk baru kitab fiqh Mahzab Syafi'i, insya-Allah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gubernur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Dengan ini saya mewakili Gubernur Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Semua sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan surah Ta'as.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih.